setiap ibadat akan setiap ibadat akan diletakkan kedudukannya. Maksudnya, adakah ia afdal, ia bagus dan seumpamanya apabila dia dikerjakan pada waktu tuntutannya. Faham tak perkataan tu? Maksudnya, apabila waktu tertentu ada tuntutan amal tertentu, amal semasa. Bila ditanya pada waktu itu apakah amal yang paling afdal kita buat, jawapannya adalah amal mengikut tuntutan semasa. Maka dia adalah lebih afdal. Sekira-kira kalau berlaku pertembungan, sama ada kita akan melakukan amal ini ataupun ini, maka amal menurut tuntutan semasa itu adalah terlebih afdal. Setelah memahami kenyataan ataupun kaedah ini, kita pergi kepada soalan. Selepas solat, amal yang paling afdal ataupun amal yang dituntut semasa itu secara sunat adalah berzikir, membaca ayatul kursi. Maka untuk amal ini janganlah dikorbankan disebabkan amal yang lain. Kita perhatikan ada sesetengah tempat yang membuat ceramah begitu panjang dan akhirnya bila sembahyang isyak, imam dengan alasan waktu yang terlalu suntuk, imam meninggalkan wirid selepas sembahyang. Paling kurang bacalah tasbih Fatimah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali ataupun 33 kali, La ilaha illallah sekali. Ditinggalkan. Maka di sini adalah sesuatu yang tidak kena. Kerana kita buat majlis ilmu, kita buat ceramah, apa maksud? Kita buat majlis ilmu, kita buat ceramah supaya orang beramal. Kalaulah majlis ilmu kita menyebabkan orang tak beramal, sedangkan amalan itu adalah amalan semasa, maka ia ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Maka oleh kerana itu, apabila berlaku tuntutan membaca surah Al-Mulk dan membaca zikir selepas sembahyang, maka lebih diutamakan membaca zikir selepas sembahyang, dan imam janganlah memendekkan zikir yang biasa. Maknanya tasbih Fatimah, ayatul kursi paling kurang, kerana mahu membaca surah Al-Mulk, kerana membaca zikir itu adalah tuntutan semasa. Dan pembacaan surah Al-Mulk secara berjemaah ini, kita kena faham, ulama kita, para leluhur kita mengadakan majlis yang dibuat secara ijtimai ini, secara beramai-ramai ini, adalah bertujuan untuk memberi galakan. Seperti mana kita mengerjakan solat hajat berjemaah, solat tasbih berjemaah. Asalnya sembahyang hajat ni, kita sembahyang seorang diri, bukan sembahyang jemaah. Sembahyang tasbih seorang diri, sembahyang duha seorang diri. Tetapi kalau ada asatizah yang menganjurkannya secara berjemaah, ia dibuat bertujuan untuk mengajar, pertama. Yang kedua, memberi galakan. Di samping itu, para guru, para asatizah perlu mengingatkan, para imam perlu mengingatkan, asalnya amalan sembahyang hajat ni seorang. Sembahyang seorang. Bila ada hajat, tak perlu nak tunggu imam, tak perlu nak tunggu malam Jumaat supaya boleh sembahyang dengan imam. Bila kita ada hajat secara infiradi, maksud secara bersendirian, kita sembahyang. Jadi adalah tidak benar dan tidak tepat kalaulah orang memahami sembahyang hajat mesti berjemaah, sembahyang tasbih mesti berjemaah. Tidak. Ia dibuat secara berjemaah untuk mengajar. Begitulah juga pembacaan surah Al-Mulk. Dia adalah dipanggil amalan infiradi, amalan yang dibuat secara bersendirian. Dan atas inisiatif sebahagian surau dan masjid supaya memberi galakan jemaah membaca, dibuat secara beramai-ramai. Tetapi ia perlu diingatkan, sentiasa diingatkan jemaah bahawasanya asalnya amal ini dibuat seorang diri. Tetapi kita buat secara berjemaah supaya
ada semangat. Dalam masa yang sama perlu diberi targhib dan galakkan. Jangan nanti bila kita tak berjemaah, kita tak baca pula. Kita tetap baca. Berjemaah itu adalah satu bentuk jambatan supaya jemaah surau, jemaah masjid akan terbiasa sehingga menjadikan dia amalan infiradi. Amalan dibuat secara bersendirian. Jadi jawapan ringkasnya, tidak dikorbankan zikir selepas sembahyang untuk tujuan itu. Untuk bacaan surah